korang semua. Selamat datang ke channel of United Creative. Hari ni aku nak review filem yang diperkatakan oleh ramai orang iaitu filem Anwar Untold Story. Filem yang menelan kos penggambaran 10 juta ringgit ni diterbitkan oleh Zuna yang dahulunya banyak menghasilkan lukisan-lukisan kontroversi melibatkan senario politik tanah air kita. Setahu aku 80% penggambaran filem ini dilakukan di Indonesia di mana kebanyakan pelakonnya dan pengarahnya juga iaitu Viva Westi, berasal daripada Indonesia. Mujur filem ini mendapat tuahnya tersendiri, ialah siapa sangka ketika penggambaran ini dilakukan masa tu Anwar masih dalam posisi sebagai ketua pembangkang. Jika Anwar tidak jadi Perdana Menteri ke-10 sekarang ini, jangan haraplah filem ini akan ditayangkan di Malaysia. Mengulas sedikit tentang filem ini, aku sememangnya nak sangat tengok filem ni dari tahun lepas lagi bila heboh diperkatakan sebelum PRU lagi. Kerana filem ini sebenarnya mengisahkan tentang perkara yang berlaku terhadap Perdana Menteri kita sekarang PMX iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sekitar tahun 1993 sehingga 1998. Ketika itu perjuangan Anwar menyertai UMNO adalah memerangi rasuah di mana di dalam filem ini ditonjolkan bagaimana beliau enggan menggunakan wang rakyat untuk membailout syarikat anak pemimpin tertentu yang kerugian berbilion ringgit. Disebabkan itu, beliau difitnah dengan sebuah konspirasi besar, dipecat, dipukul secara brutal dalam lokap dan dibiarkan tanpa rawatan perubatan hingga beberapa hari. Ketika kejadian itu masih aku ingat akan fenomena itu, surat khabar setiap hari habis dijual di kedai-kedai, berita di televisyen menjadi perkara wajib untuk rakyat tunggu setiap malam. Pelbagai artikel, risalah mula tersebar, laungan reformasi kedengaran di sana sini. Okey, back to topic, pada awal filem ini korang boleh dah sediakan tisu banyak-banyak, hahaha. Antara babak yang nampak real ketika serbuan polis sewaktu Anwar sedang mengadakan press conference di rumahnya dan Pat Azizah berpisah dengan suami ketika di dalam van dan tidak tahu status suaminya adakah masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ini membuatkan jiwa kau diuji sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang ibu. Antara babak lain yang diketengahkan adalah ceramah di Masjid Negara, dibelasah dan mata ditumbuk oleh Ketua Polis Negara ketika itu Tan Sri Rahim Noor. Babak ini memberi gambaran sebenar apa yang berlaku ketika di dalam tahanan di lokap Bukit Aman. Selain itu, makanan kegemaran Anwar iaitu cekodok turut diselitkan ketika Anwar di rumah keluarganya di Permatang Pauh. Skrip popular Anwar iaitu "Jika takutkan risiko, usah bicara tentang perjuangan" juga diulang sebanyak 2 kali dalam filem ini kerana ayat itu begitu sinonim dengan Anwar. Beberapa individu berpengaruh ketika itu termasuk Tun Daim Zainuddin, Sheikh Yusof Al-Qardawi, Datuk Fadil Noor dan beberapa orang lagi juga diselitkan di dalam filem ini. Secara keseluruhan, filem ni agak baik bagi aku namun ada kekurangannya. Untuk yang tidak bersetuju dengan aku itu adalah hak kalian. Tapi pada aku ini adalah hak peribadi aku yang support industri seni kreatif dengan membeli tiket dan menonton secara sah. Bukan cetak rompak atau tonton secara free dengan download di internet ya. Kelompongan dari pelbagai aspek sedikit mencacatkan mood. Pada yang pro Anwar pasti filem ini mendapat pujian melangit. Tapi pada yang neutral atau BBNU yang tidak merasai atau faham akan situasi pada zaman 1990 itu pasti akan keliru dan tertanya-tanya. Pertama sekali aku amat tidak selesa dan rasa terganggu dengan dialog yang dilontarkan oleh pelakon-pelakon Indonesia yang mencuba untuk bercakap KL yang tidak menjadi termasuklah Aceh sendiri walaupun lakonan dan penghayatannya agak baik dan mampu menitiskan air mata untuk mereka yang berhati tisu nan rapuh. Namun, apakan daya kerana produksi ini adalah dari Indonesia maka pelakon-pelakon sanalah yang lebih diangkat. Lagipun tak semua pelakon Malaysia yang berani untuk menggadaikan periuk nasi semata-mata untuk filem yang kelam masa depannya ketika itu. Namun aku puji keberanian Farid Kamil yang sanggup ambil risiko dengan memegang watak Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Walaupun dilanda masalah kehidupan peribadi beliau, setiap gerak-geri badan, rupa, malah cara gelak pun sebiji macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi dalam filem ini juga, lakonan Farid Kamil tidak konsisten. Contohnya babak ketika beliau berucap memang nampak macam Anwar Ibrahim. Tapi bila masuk babak berborak beliau mula menjadi Farid Kamil yang asal, nampak janggal.
Selain itu, aku suka dan puji persembahan lakonan pelakon Hasnul Rahmat. Dengan wajah dan intonasi bersahaja, jiwa beliau sebagai Tun Dr. Mahathir berjaya dipaparkan di layar perak. Sedap mendengar pengucapan dialog Hasnul yang persis percakapan Tun Dr. Mahathir. Walaupun Hasnul memegang watak pendukung dalam filem tersebut, ia amat tidak mengecewakan. Perkara kedua yang menjadi masalah pada aku ialah susunan yang berkecamuk dan serabut. Teknik flashback yang cuba dibawa pengarah tidak sampai ke matlamatnya, seolah-olah sekejap ke laut, sekejap ke longkang, sekejap ke parit, sangat tidak memuaskan hati. Anwar sendiri pun ada mengatakan skrip dan penceritaan filem ini ada yang tidak sama selepas menonton filem itu baru-baru ini. Aku tidak salahkan pengarah dan produksi secara total. Mungkin juga kerana ada adegan-adegan penting yang telah dipotong demi menjaga sensitiviti pihak-pihak tertentu atau sebab-sebab yang lain. Dengar-dengar 80 minit juga dipotong. Dah dekat satu movie juga tu. Okey, last but not least. Perkara yang aku terganggu ialah bila mana aku tengok watak Nurul Izzah lakonan Saskia Chadwick. Terus alah, hilang mood dan semangat aku. Harap comel je muka. Lakonannya membuatkan penonton keliru kerana dialog Melayunya tidak Melayu tetapi lebih banyak bunyi Indonesia. Penonton mengharapkan watak Izzah ini dapat dikembangkan lagi kerana kita semua sedia maklum Nurul Izzah merupakan puteri reformasi yang cukup lantang dan lebih berani bersuara membela ayahnya. So, untuk yang mengharapkan filem ni penuh dengan aksi dramatik, jangan haraplah. Babak antara Datuk Seri Anwar Ibrahim bergaduh dengan Dr. Mahathir di ofis pun dilihat kurang tegang. Padahal mereka merupakan musuh ketat di dalam dunia politik. Akhir sekali sayang filem ini tak ada epic ending. Kebanyakan filem biopik, ending dia mesti tunjuk footage sebenar atau gambar sebenar yang describe momen yang dilakonkan. Kalau ada video flashback Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 hari tu, confirm ending dia perfect. Bagi aku filem ini hanya 3 golongan sahaja difikirkan layak untuk menonton filem ini mengikut turutan berikut. Pertama, ahli PKR dan rakan sekutunya. Kedua, individu yang pernah menyertai reformasi 1998. Ketiga adalah rakyat yang ingin tahu cerita di sebalik tabir tentang Anwar Ibrahim pada waktu itu kerana pada waktu itu kekangan media dari pemerintah menyukarkan rakyat mendapat maklumat sebenar seperti sekarang. Jika anda tiada dalam kategori di atas, jangan buang masa menonton filem yang akan membuatkan anda terpinga-pinga dalam banyak scene yang berlaku. Jika ingin menonton juga sila bawa rakan yang benar-benar memahami situasi dan peristiwa yang berlaku ketika itu. Dan sudah tentu majoriti mereka berumur melebihi 40 tahun.